Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Bersama saya Ustazah Siti Nursalbi binti Muhammad dalam topik kali ini dalam pelajaran Sirah tahun 1. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenali nasab Nabi Muhammad SAW. Nasab tu apa? Nasab tu bermakna silsilah, ya, keluarga Nabi. Tengok siapa datuk moyangnya, ya, supaya kita kenal siapakah Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya, ya. Baiklah, kita akan kenali nasab Nabi dari sebelah bapa. Okey, nama bapa Nabi ialah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Siapakah pula Abdullah bin Abdul Muttalib ni? Okey. Beliau adalah bapa kepada Nabi Muhammad SAW dan berasal dari keturunan Arab Quraisy. Dan beliau mempunyai akhlak yang mulia dan dihormati. Dan Abdullah bin Abdul Muttalib ni berkahwin dengan Aminah binti Wahab, merupakan ibu Nabi, kan. Okey. Seterusnya, Abdullah bin Abdul Muttalib ini adalah merupakan seorang usahawan yang berjaya. Bukannya Nabi daripada golongan orang miskin, ya. Dia adalah orang yang usahawan yang berjaya. Baiklah, kita kenali pula nasab Nabi dari sebelah ibu. Baik, nama ibu Nabi ialah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Siapakah Aminah binti Wahab ini? Okey. Aminah binti Wahab ni ialah ibu kepada Nabi Muhammad SAW, berasal dari keturunan Arab Quraisy dan berkahwin dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan beliau juga mempunyai akhlak yang mulia dan dihormati. Maknanya kedua-dua belah Abdullah, kedua-dua ibu dan bapa Nabi adalah daripada orang yang mempunyai akhlak yang mulia dan dihormati oleh masyarakat, ya. Bukan calang-calang, ya. Sebab tu orang akan dapati esok-esok Nabi ni juga orang hormati juga sebab keturunannya yang mulia. Dan seterusnya, Aminah binti Wahab ni juga adalah beliau sangat menjaga pergaulan dan kehormatan diri. Tengok, pentingnya kita menjaga pergaulan kita dan kehormatan diri kita, ya. Okey, baik. Kita tengok secara keseluruhan siapakah keturunan Nabi, nasab Nabi dari sebelah kedua belah ibu dan bapa. Kita lihat, ya, kedua-duanya adalah dari satu moyang, iaitu bernama Kilab. Kilab ni pula adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim AS melalui Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ni ada dua anak, kan? Satu Nabi Ismail, satu Nabi Ishak. Dan Kilab ini adalah dari susu galur Nabi Ismail. Sehinggalah pada Kilab ni ada keturunannya telah berkembang, dan akhirnya daripada keturunan Kilab juga lahir Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah Aminah binti Wahab, dan berkahwin dan melahirkan anak bernama Nabi Muhammad bin Abdullah. Tengok, ya, bukan calang-calang. Nabi Muhammad ni beliau berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim. Ya, betul. Okey. Okey, anak-anak. Baiklah, sekarang kita lihat apakah penghayatan kita dapati dari faedah mempelajari nasab Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang yang berakhlak mulia akan dihormati masyarakat. That's right. Sebab itu kita mestilah maintain, ya, berakhlak mulia, sentiasa berakhlak mulia, ya. Bukan, memang kita akhirnya kita akan dihormati masyarakat. Cakap biar benar, selalu belajar rajin, menghormati kedua bapa, selalu tolong mak ayah, ya. Okey, seterusnya kita perlu sentiasa menghayati dan menyayangi dan berbakti pada kedua bapa. Ini penting, ya. Tengok orang Arab
Dia sangat mementingkan siapakah keturunannya. Kita pun samalah. Walaupun kita bukan orang Arab, orang Melayu, kita pun sama. Kita mestilah menyayangi dan berbakti pada kedua bapa kita. Okey, seterusnya, setiap anak perlu mendoakan keampunan kepada kedua bapa. Pentingnya ibu bapa kita, tak ada ibu bapa, tak ada kita. Ibu bapa kita berasal daripada ibu bapa kita. Jadi kita doakanlah keampunan pada Allah. Ampunkan dosa kedua bapa kita, ya. Baiklah, seterusnya, umat Islam perlu memuliakan Nabi Muhammad serta nasab baginda. Okay. Ni kita tak kenal maka tak cinta. Kita dah kenal siapa Nabi Muhammad, siapa siapakah ibu nasab baginda, kita perlu, kita yakin dan kita perlu memuliakan siapa Nabi Muhammad serta nasab baginda. Bukan calon-calon orang, ya, mereka ni. Baik, akhir sekali, paling penting, setiap Muslim perlu memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Ya, anak-anak, ya, kita mesti selalu selawat. Nak tidur selawat, bangun tidur selawat. Lepas tu nak belajar, nak mula belajar, selawat dulu. Nak bergerak melangkah kaki, selawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amalkan tu, insya-Allah Nabi sangat suka, ya, orang yang selalu bersalawat padanya, dan sehingga nanti insya-Allah di hari akhirat Nabi akan memberikan syafaat pada orang yang selalu bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baiklah anak-anak, sampai di sini saja pelajaran kita mengenai sirah Nabi Muhammad SAW. Hingga bertemu lagi di lain pelajaran. Ma'assalamah wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.